Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel BBM 80 Ready to You. So, just sambungan kepada MHV validation berpandukan kepada Fibonacci dan Fibomutant. Tapi untuk sambungan ni tuan-tuan, saya buat kelainan sikit lah. Apa kata kita buat dengan kita punya Forex Simulator ni. Okay, sebab dengan Forex Simulator ni kita boleh nampak macam mana keadaan sebenarnya bila MHV tu berlaku dan bila kita nak masuk, kita tak masuk kan. So macam biasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah familiar dengan ni, tuan-tuan boleh skip lah. Tapi kepada siapa-siapa yang boleh familiar, Forex Simulator ni dia membantu kita lah untuk test kita punya strategi. Kat sini ada macam-macam lah tuan-tuan, pair-pair yang ada semua, tuan-tuan boleh pilih lah mana-mana satu. So katalah kita pilih AUD USD untuk time frame tuan-tuan. Kalau kata kita nak gunakan H4, H1 dengan M15, kita masukkan M15 sebagai dia punya time frame. Okay, dan start simulation ni kita tengoklah mana yang paling belakang sekali. Kalau 22 starting balance tuan-tuan boleh letak berapa-berapa pun. Saya letak 100 kan. Yang macam ni leverage ni tuan-tuan pun boleh tukar 1 ke 500 ke pip semua tuan-tuan boleh tukar. Tapi saya tak tukar lah, saya just letak je lah. Kalau kata initial history ni maknanya kita nak start 100 hari ke belakang kan. Okay, so just ni tuan-tuan boleh tukar lah ikut kesesuaian tuan-tuan kan. So generate, okay, start simulation, dan kita open chart satu-satu. Kita ada M15, kita buka H1 dan kita buka H4. Nak buka daily pun boleh lah, tapi untuk ni saya buka H4, H1 dengan M15 je. So kita tunggu dia chart tu opening. Ambil masa sikit tuan-tuan . So hari ni hari Jumaat tuan-tuan, macam mana minggu ni punya trading, saya doakan semuanya profit lah . Kalau tak profit pun tak apa, janji jangan loss banyak-banyak sangat lah kan. Minggu depan kita cuba lagi. Okay, so semua dah buka, kita close dan saya susun dulu ya. Okay, so kita dah dapat kita punya 3 charts. So sekarang ni tinggal kita masukkan kita punya templates BBMA. Okay, so template BBMA, template BBMA. Saya besarkan sikit, Okay, jom. First kali kita jadikan H4 ni sebagai penggerak. Sekarang okay, sekarang dah keluar tuan-tuan. Tapi pasal kita apa yang kita nak buat untuk tengok entry re-entry di H4 dan macam mana kita nak enter berdasarkan kepada konsep Fibonacci dan juga MHV tadi. Tapi sekarang ni tuan-tuan tengoklah, kita pun tak tahu lagi keadaan macam mana kan, sebab BB pun tak nampak kan, kita tak sure apa yang berlaku ni. So kita ke depankan dulu, sekejap Ni kemungkinan momentum uptrend lah, tapi kita pun tak sure lah. Kalau berdasarkan ni ialah, tapi kita abaikan dulu sampai kita dapat satu gambaran yang jelas. Ok lah, sekarang ni kita memang tengah downtrend momentum. Kita tunggu tengok ada tak dia bagi kita re-entry. Ok, siap-siap padam, tak tahu mana datang main ni pula. Ok, so sekarang ni ada macam dia akan buat re-entry. Ada tak ada buat re-entry? Ok, sini kebiasaannya adalah kita panggil, dia bagi kita peluang untuk buat re-entry berdasarkan momentum di sini. Okay, tapi sebab kita tak boleh ukur sama ada sekarang ni tengah penurunan ni dah sampai TP1 ke TP2 ke TP3 ke, kita tak sure kan. Tapi kita tak apalah, kita just ambil katakanlah sini adalah valid re-entry kita. Kita tengok pula di time frame kedua dia dah menghampiri dengan M50. So saya ada dalam video-video sebelum ni saya ada inform lah, saya sebenarnya prefer kalau bila sampai kawasan entry macam ni kan, H1 ni dia dah sampai ke M50. So kalau dah sampai ke M50 sama ada dia dah lebih ataupun dia buat rejection kan. So biasa saya akan fokus kepada pair tu lah. Tapi tak apa. So untuk kali ni kita tengok dia belum sampai ke M50. Tapi apa yang kita nak bincangkan tentang apa yang berlaku di time frame ketiga. So kalau saya suka setup kepada REM kan,
Sebab untuk memvalidkan penurunan nanti di sini, di time frame 1 ni, time frame 3 mesti dia dah hilang keupayaan untuk naik lah. Okay, so katakanlah tadi di dalam keadaan begini lah. Okay, di dalam keadaan begini kita tak akan masuk lah. Of course kita tak akan masuk, sebab kita nak masuk buy pun time frame kedua dan pertama semuanya di bawah MA50. So memang tak selari untuk kita buat buy. So apa yang kita nak buat sekali, nak tunggu peluang untuk sell. Tapi kita nak sell kat mana? Okay, sell nak mana, kita nak perlukan indication bahawa time frame ketiga ni akan jadi selari dengan time frame pertama ni. Okay, sama ada dia buat momentum ataupun dia buat arah kukuh kan, ataupun dalam apa yang kita bincangkan malam ni, dia buat sesuatu yang kita panggil selari dengan MHV dan juga Fibo punya konsep. Okay, so tuan-tuan tengok dekat sini. Okay, kat sini dalam Fibo Musang dia ada panggil dominant break. Okay, dominant break kalau tuan-tuan tengok di sini. Okay, ni dia panggil dominant break, mana satu batang candle ni dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dimatikan oleh candle yang ini. Kalau ni tak jelas, kita katakanlah yang ini. Okay, so candle ini mematikan candle dominant yang ini. Okay, tapi adakah ini kita akan ambil sebagai alasan untuk kita nak tengok ataupun nak tunggu re-entry kan? Pada saya belum lagi, sebab ini cumalah, walaupun dia dah pecah break, dominant break ni dipanggil. Kalau Fibo Musang punya, pure Fibo Musang punya trader, dia akan tarik Fibo terus lah kan? Tapi pada saya ini masih lagi candlestick arah kukuh kan. Dan kalau dia buat candlestick arah ini masih lagi candlestick arah awal, bukan candlestick arah kukuh. Kalau dia ni tadi terus turun buat candlestick arah kukuh, yes, itu keadaan yang optimum untuk saya tunggu re-entry. Sebab saya tahu sekarang ni time frame 3 dah selari dengan time frame pertama kan. So ini saya tak akan, kita tunggu lagi. Okay, so sekarang ni kita tengok price telah berjaya membuat candlestick arah kukuh, pecah dominant break tadi, dominant candle tadi. Dan juga dalam masa sama ini tuan, ini dipanggil sebagai CB1. So kalau tuan-tuan boleh tengok nanti Fibo Musang punya ni kan tuan-tuan boleh tengok ini adalah CB1. So ini sebenarnya petanda yang kuat lah bahawa untuk time frame M15 ni akan berlaku penurunan. So tengoklah, ada trader dia terus masuk kat sini kan, tapi kita trader BBMA, kita akan masuk dekat tempat yang betul lah. Dan saya pula prefer untuk masuk dengan menggunakan Fibo. So dekat sini tuan-tuan, saya dah akan tarik saya punya Fibo, baru saya tarik punya Fibo. Sebab nombor 1 kan, ada dua keadaan kan, sama ada saya akan tarik Fibo, sama ada candle ada dominant break dan terus buat arah kukuh, ataupun ada CB1 break. Okay, CB1 break ni kan dah bersetengah arah kukuh, ni satu keadaan yang paling optimum lah kan. So saya akan menunggu price untuk retest dua kawasan re-entry ni. Okay, so kita tengok. Okay, so dari entry, so biasanya kalau dalam keadaan ni saya akan masuk sell kosongan dan tengok kita apa jadi. Okay, sekejap. Okay, price datang lagi kan. Kalau dia datang lagi, so kita sell lagi. Okay, kita tengok. So suatu kita tengok tuan-tuan ni, kalau kita combinekan BBMA dengan Fibo Musang semua ni, yang Fibo Mutant. Okay, re-entry yang saya pakai ni re-entry point untuk Fibo Mutant tuan-tuan dia bukan re-entry Fibo Musang. Nanti tuan-tuan boleh check lah kan. So biasa kat sini tuan-tuan, kita tengok lah trader-trader otai semua, kalau dia dah confirm market akan buat penurunan dan selari pula dengan time frame yang di atas ni, kita tengok dia orang akan start layer kan. Tapi kita sesuaikan dengan MM kita lah kan. Macam ni, kalau pada saya, keyakinan saya tinggi, saya akan masukkan lagi lah lot. Okay, dan kita tengok. Okay, dah market telah turun. Dia boleh sampai tak TP1? Kebiasaannya dia memang akan sampai ke TP1.
Alright, so tengok dia dah buat momentum, dia dah buat retest kan. Kalau tuan-tuan kita buka time frame 5 M5 dengan M1, kita boleh masuk lagi lah kat sini kan. Sebab kita dengan BBMA ni okey. Sekejap, sebelum saya cakap pasal TP1, sebab kita dengan BBMA ni tuan-tuan kan, kita tak ada limit kan dengan mana time frame pun. Asalkan time frame kita tu kita selari dengan time frame yang atas kan, biarlah pun kita punya entry kat M1 ke, no problem, tak ada masalah kan. Sebab kalau M1 tak bergerak, H4 dia pun tak akan bergerak juga kan. So jangan takut untuk entry dekat mana-mana time frame kan. So tuan-tuan, okay, saya reverse sikit, dan pada ketika ni tuan-tuan, kita dah sampai ke TP1. Okey. So dekat TP1 ni tuan-tuan, biasanya bila sampai ke TP1, apa saya buat kan, saya akan tengok kepada chart okay, chart di atas, apa yang akan berlaku. Nombor 1, saya nampak H4 dia dah sampai dia punya kepada MA low dia. H1 belum lagi buat momentum kan, sebab kalau katakanlah untuk price ni tu turun lagi, walaupun sekarang ni kita dah buat momentum, H1 ni kena buat momentum lah kan. So pada pandangan saya tengok ada kemungkinan dia akan buat momentum, tapi jauh lagi kan, jauh lagi perjalanan tu untuk buat momentum. Dan H4 pun kita tengok, kita tak pasti ini dah sampai ke TP berapa kan. Tapi berdasarkan kepada entry ni, kita dah sampai ke TP1 lah. So TP1 ni kita tengok berapa tu. Okay, kita dah buat dalam $6 kan. Kita masuk berapa entry, 3 entry kan. So kita dah dapat lebih kurang dalam $6. So kalau tuan-tuan yang masuk 1 lot ke 10 lot ke time ni, memang dah boleh tutup PC lah, dah boleh rehat lah kan. So sama ada kita nak close all ataupun close sikit kan. Macam ni dia close last kan. So maknanya dia close, boleh close 1, 2 kan. So katakanlah kita close 1 lah, kita tinggalkan 1 kan, untuk kita tengok apa yang akan berlaku kan. So kita tengok okay. So sekarang ni price telah berjaya, bukan berjaya lah, telah membuat kenaikan semula. Kenaikan ni agak kuat lah kan. Sebab apa? Dia pecahkan initial break kan. Dan sekarang ni kita tengok apa yang berlaku, dan dia dah buat arah kukuh kan. So arah kukuh ni tuan-tuan, kalau kita tengok dengan apa tu H4 ni kan, satu perkara lagi yang kita kena ketahui kan, dia dah reject MA low dia kan. So ada kemungkinan price ni dia tak akan buat momentum. Kita tak tahu dia TP berapa, ni mungkin TP1 ke TP2, dan kemungkinan dia akan turun kan. Tapi dalam keadaan ni kita tak tahu kan. So biasa kita close lah kita close dulu kita punya balance. Dah rugi 80% kan, tak apalah, kita close kan. Dan kita tengok pula apa yang akan berlaku seterusnya kan. So okay, so keadaan sekarang ni dia akan jadi sideways kan. Nampak? Dia sideways menandakan akan ada entry di time frame besar. Tapi yang satu time entry di mana, mungkin entry di sini mungkin ni arah kukuh, dan entry di sini kan. Tapi ya, buat hari ni kita nak fokus pada H4 punya entry je. Okay, so tadi kita dah dapat satu entry berdasarkan kepada sini, walaupun sikit tapi adalah kan. So sekarang ni kita tengok apa yang berlaku. Okay, H4 dah okay, H4 dah buat candle arah kukuh. Tapi candle arah kukuh ni tuan-tuan, tu yang saya cakap tadi, bila kita gabungkan dengan Fibo dan Fibo Mutant, walaupun kat sini lah pada saya lah ada kenaikan candle, ada break kan, tapi dia tak ada lagi yang saya panggil saya punya favourite CB1 kan. So dan juga price masih lagi di bawah MA50 ya. So ada kemungkinan apa tu, ini adalah satu pullback, ataupun ini kenaikan ni disebabkan ada re-entry di daily lah kan. Mungkin daily akan buat re-entry momentum ataupun sisa sell. Tapi kita akan tengok macam mana, sebab sekarang ni dia berada di MA50. Okay, price tak berjaya melepasi.
H1 telah berjaya melepasi M50, M15 telah buat momentum, tapi itu fokus dia bukan kepada kita lah, bukan fokus kita sekarang ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Okey, sekarang kita ada satu area dipanggil kita panggil candle arah kukuh. So sini ada macam re-entry untuk arah kukuh kan. So adakah ini akan menjadi arah kukuh yang valid? Kalau dia nak valid untuk kenaikan support sisa ni, M15 mestilah kita panggil MHV ya. Dia dah tak ada kekuatan untuk penurunan kan. So kita tengok apa yang berlaku sekarang ni. Belum lagi ada nampak tanda-tanda dominant break ataupun CB1 break kan. So apa yang berlaku, okey. So kat sini pun kita boleh nampak ada initial break kan. Masih lagi sini kita ada satu dominant break yang ini, tapi tiba-tiba price naik, okey, dan telah melepasi CB1. So ada kemungkinan price akan naik untuk support entry, re-entry arah kukuh di sini. Okey, so sini kita dah boleh tarik Fibo. Okey, kita tarik Fibo arah kukuh yang mana? Okey, yang ini sudah arah kukuh. Okey, kita tarik arah kukuh dan tunggu di re-entry. Jangan saya padam Fibo yang sebelum ni. Dan kita tunggu re-entry di kawasan ini. Okey, re-entry buy. Tapi macam tadi saya ada maklumkan lah, bila kita nak buat re-entry buy di kawasan macam ni, walaupun kita nampak ada dominant break, ada CB1 break, apa semua kan kawasan ni kan, kita kena ingat di time frame H1 dia masih lagi di bawah M50, dan juga di H4 pun masih lagi di M50 kan, walaupun ada arah kukuh kan. Nanti kita akan bincang nanti dalam topik seterusnya berkenaan dengan arah kukuh fake semula, bagaimana kita tengok kalau time frame kedua ni dia dah buat momentum, dah buat arah kukuh yang berlawanan dengan arah kukuh ini, biasanya itu menandakan arah kukuh fake kan. Tapi katakanlah kita tak tahu tu semua dan kita just nak berbincang mengenai Fibo Musang punya konsep digabungkan dengan BBMA. So bila kita nampak je macam entry ni, okey, kita dah standby. Kita nak entry kat sini ataupun entry kat sini, okey. So kita tengok apa yang berlaku. Price naik kan, price naik, dan sekarang ni price okey, masih lagi berlega lagi. Okey, price dah naik sini, kita boleh buat entry kita. Okey, kita buat entry kita kan. Ini kita ikut pure ni. Walaupun kalau ikut konsep sebenarnya kan, kita tak akan ambil buy kat sini lah. Nombor satu, dah muncul arah kukuh sell. Okey, dan keduanya, price telah berada di bawah M50 yang selari dengan ini. Tapi kalau kata kita nak ambil re-entry buy kan, sebab kita kata okey, kita ni ada break dan kita nak ambil buy sini. Okey, katakanlah kita ambil buy dan kita target di TP1 ataupun ni kan, kita tengok apa yang akan berlaku. Saya dapat rasakan, kita tonton tengok apa yang akan berlaku. Okey, so tuan-tuan boleh nampak sekarang ni price telah membuat momentum, dan di H1 pun price telah menembusi MA low, juga di AUD USD untuk H4 dia dah buat arah candlestick arah awal lah kan, di sini betul lah kan. Walaupun perjalanan belum habis, tapi kita boleh nampak lah dia dah buat momentum. So dalam keadaan ni tuan-tuan, biasanya kan, kita jangan ada apa-apa sentimental value terhadap ni, jangan ada apa-apa teknik pengharapan. Kita close all je, kita tutup je. Sebab apa? Sekarang ni berlaku satu keadaan di mana ketiga-tiga time frame ni selari mengatakan kalau kita nak cari entry pun kan, bukan entry buy. Walaupun katalah Fibo ni tadi kita tarik break ni, semua ni menunjukkan apa tu buy kan, tapi
Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kita nampak ketiga-tiga time frame ni mengatakan kita kena cari sell. Okay, so kita tengok time frame H4. Sebab tadi saya dah cakap kita akan buat re-entry mengenai H4. So di sini tuan-tuan, H4 ni sebenarnya dia dah buat arah kukuh sell. So arah kukuh sell di bawah EMA 50, dan di mana ketika dua ni tadi kan, tadi ya, ini menunjukkan H1 dah retest EMA 50. okey, so ada kemungkinan tuan-tuan ini adalah re-entry arah kukuh yang baik, tapi kita tak tahu lagi lah. So kita tengok apa yang akan berlaku. Ada tak dia bagi kita re-entry? okey, katakanlah di sini tuan-tuan kan, bila dah sampai sini, ni adalah re-entry untuk arah kukuh sell di H4 ni. So apa yang kita buat, kita ialah ni nanti ada, biasanya adalah perbincangan, dan kalau pada saya ni saya punya favourite punya entry lah. Sebab apa? H1 telah berada di kawasan EMA 50 kan. So kat sini biasanya kalau saya nampak re-entry yang macam ni, dan time frame kedua dah sudah berada di kawasan EMA 50, biasanya saya akan tengok lah kan. Sebab EMA 50 ni adalah kawasan yang kritikal untuk perubahan arah perubahan trend kan. So kita pergi ke time frame ketiga, kita tengok tadi ada tak ciri-ciri dominant break ataupun CB1 tadi ya. Okey, kita tak nampak lagi arah kukuh ataupun apa-apa. Oh, okey, sekarang sekejap saya ke depan tengok dia dah habis turun. Okey, alright. So sekarang tuan-tuan, kita ada keadaan di mana M15 dah menunjukkan bahawa kan terdapat satu kuasa yang kuat yang memvalidkan M15 ni akan menjadi MHV kan? Ataupun ini keadaan ni kata market sudah hilang kekuatan, dan sekarang ni dah selari dengan H4. Kita tengok di H1 pun dah berada di bawah MA50. So kita ada yang akan terus entry di sini lah, dan siapa-siapa yang aggressive trader dia akan entry di sini kan. Tapi saya tetap akan tarik Fibo setelah nampak arah kukuh ni tadi. Okay. So arah kukuh ni pun kita dah makan CB1 ya kan, kita dah melebihi CB1. So saya sekarang ni tarik Fibo dan tunggu re-entry di kawasan ni. Tengok ada tak sampai, ada tak dia bagi kita peluang untuk entry di kawasan re-entry. Ok, price dah sampai ke TP1 tuan-tuan. Biasanya kalau dia dah break CB1 ataupun dominant break, sama ada di TP1 ataupun TP2 akan berlakunya pullback lah kan. So biasanya kita tengok sama ada sampai TP1 ataupun TP2. ok, dalam kes ni dia pullback di TP1. Tengok ada bagi tak peluang re-entry. Ada sampai di sini tadi, dia bagi kita peluang re-entry. So kita masuk. Okey. Okey. Okey, kita masuk lagi. Sebab time frame pertama kita arah kukuh sell masih lagi belum dimatikan. Maknanya kita tak payah cut loss lagi lah kan. Tak perlu cut loss. Sebab apa, masih lagi selari dengan kita punya ni. Okey. Oh, alright. So saya buka apa. Sebenarnya kalau biasa dalam keadaan ni saya akan entry lagi kan, sebab H1 berada di dalam keadaan sideway ni kan. So macam Cikgu Omar kata, bila dia sideway maknanya akan berlaku re-entry di time frame besar. So kemungkinan inilah re-entry yang sedang berlaku di H4. So biasanya saya akan masuk lagi layer di situ, tapi saya nak tengok apa yang akan berlaku. Oh, okey. So price sekarang ni tuan-tuan dah buat penurunan, dah pergi ke TP1, TP2. So biasanya senang tuan-tuan, kalau tengok dia turun melepasi TP1 dengan kuat, kebiasaannya dia akan pergi ke TP2 lah. Dan TP2 ni pun kita tengok dia turun dengan kuat, ada kemungkinan dia akan pergi ke TP3. Kita tengok H1 pun dah buat momentum tuan-tuan kan. Dan kita tengok apa yang berlaku. Price, okey, sideway menandakan ada entry di H1 ataupun time frame besar.
sama ada. So tuan-tuan tengok apa yang berlaku. So price sekarang dah sampai di TP3. So daripada entry yang kita masuk tadi, kita dah dapat $18. So kemungkinan harga ni akan turun lagi, price ni akan turun lagi. Tapi sebab macam saya kata tadi lah, saya pun tak tahu sebenarnya H4 ni dah sampai di TP berapa kan. Kalau dah sampai ke TP3, kalau kita masih lagi nak buat buy, kemungkinan dia akan buat pullback ke atas kan, ataupun dia akan berubah arah kan. Tapi untuk biasanya bila sampai TP3 saya akan close lah kan? Saya akan close kan. Okay, so saya akan close. So tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh nampak tadi, dengan teknik gabungan BBMA dengan Fibo Musang, kita boleh identify dengan lebih tepat lah dekat mana sebenarnya point-point entry yang valid bila berlakunya keadaan MHV kan. Sebab saya faham ada yang mengatakan MHV ni ada berkaitan dengan ekstrim kan, tapi ada keadaan kadang-kadang tak berlaku pun ekstrim. Ekstrim maknanya ada kita nampak ada MA terkeluar dulu pada BB kan, kemudian akan berlaku arah awal TP wajib kan. Tapi ada setengah pair berbeza dengan pair-pair yang lain, volatility dia berbeza kan. So kadang-kadang dia tak layan pun nak buat ekstrim dululah baru buat MHV kan. Of course kalau itu berlaku, that will be orang kata perfect scenario lah kan. Tapi the best bet yang kita boleh buat, bukan best bet lah, bet ni macam judi lah kan, tapi the best decision yang kita boleh buat adalah berdasarkan kepada trend. So kalau trend mengatakan sekarang ni berlakunya kemungkinan untuk price akan turun, kita tengok di time frame yang kedua dan ketiga. Terutama yang ketiga, kita pastikan time frame ketiga tu dah tak ada kekuatan untuk turun ataupun naik, berdasarkan kepada analisa Fibo Musang tadi lah kan, sama ada berlakunya dominant break dan kemudian munculnya sisa, ataupun break CB1 dan adanya sisa arah kukuh tadi kan. Dan sepanjang saya tengok dalam entry-entry yang saya pernah lakukan dengan analisa ni, kalau kita nak buat entry hingga ke TP1, ada kemungkinan 80% lah, kemungkinan 80 hingga 90% kemungkinan memang akan sampai ke TP1 kan. So kalau tuan-tuan ada modal yang baik, yang besar kan, tuan-tuan boleh masuk target ke TP1 dan kita keluar kan. Dan yang keduanya tadi, bila berlakunya contohnya macam tadi tuan-tuan tengok kan, kita buat entry buy, tapi sebenarnya dah keadaan tu sebenarnya tak menyokong buy, tapi katalah kita masuk juga jika berlakunya momentum, dan momentum tu pula selari dengan time frame kedua, time frame pertama, dan kita kena cut loss lah kan. Maknanya kalau kita stay juga dengan menggunakan teknik harapan, kita akan kena lipat kat situ lah kan. So tuan-tuan, semoga tuan-tuan dapat follow lah apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada terkurang kan. So kalau ada apa-apa yang tak faham, nanti tuan-tuan boleh tulis kat komen, ataupun kalau ada apa-apa yang nak betulkan tentang saya punya penerangan tu, yalah kita pun masih lagi pelajar kan. So kalau ada apa-apa kesilapan yang saya lakukan dalam penerangan ni, saya minta maaf, dan saya terbukalah untuk sebarang teguran. So tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.